Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antum fuqara'u ila Allah, kamu semuanya berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu teramat kaya lagi maha terpuji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif: man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sesiapa yuridillahu bihi khaira, Allah kehendaki seseorang itu dengan sesuatu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka diberikan kepadanya kefahaman agama yang mendalam. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kiranya pada malam ni kita masih diberi kesempatan, peluang, dipanjangkan usia sehingga dapat kita menunaikan segala titah perintahnya dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni pertama-tama saya berterima kasih pada seluruh jawatan kuasa masjid ini yang masih lagi memberi peluang kepada saya untuk menyambung kuliah ini, program kuliah maghrib ini setelah 2 tahun kita berhenti rehat disebabkan oleh musibah yang melanda negara kita. Alhamdulillah pada saat ini nampak makin sudah beransur-ansur reda, dan moga-moga Allah selamatkan kita daripada segala bahaya, segala musibah wabak ini. Dan doa kita sepanjang masa, sepanjang hari, supaya Allah kurniakan kepada kita kekuatan rohani dan juga jasmani. Kerana musibah ini bukan saja pandemik, bahkan musibah-musibah lain seperti mana hak berlaku sehari dua ni makin menjadikan kita kuat azam kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti datangnya musibah tu kita rasa pusing, panik dan rasa tak tahu nak buat apa, tetapi kita masih kuat azam untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kita kelepasan, kelepasan daripada musibah ini yang kita tak tahu apa lagi musibah yang Allah nak uji kita masa ke semasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan itu, nak kita menolak musibah ni, ia merupakan ketentuan Allah, takdir Allah. Dialah yang maha kuasa, dialah yang maha bijaksana. Cuma kita menerima sahaja apa takdir Allah. Kita menerima dengan hati yang begitu ikhlas, dan moga-moga dengan inilah sahaja dapat kita menjadikan diri sebagai hamba yang mukhlisin. Jadi kita akan menyambung kepada noktah 124, 124. Kita dah baca dulu sikit kita dah baca dulu. Jadi hak malam ni kita nak sambung sedikit lah kepada noktah yang ditulis oleh pengarang kita ini. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumi fid darain ad-dunya wal akhirah. Katanya pengarang kitab ini Al-Imam Tajuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah. Kata dia, al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'al wal aqilu yanzuru madza yaf'alu Allah bihi. Ini satu noktah yang sangat penting.
bagi kita sebagai seorang yang nak menjalani jalan akhirat. Kita ni dipanggil orang yang nak menjalani jalan menuju akhirat. Tuan-tuan, hidup dunia tak lama. Yang lamanya alam barzakh. Hidup di alam barzakh tak lama. Yang lama ni alam mahsyar. Hidup alam mahsyar tak lama. Yang lamanya syurga atau sebaliknya. Jadi itulah perkara yang sangat-sangat kita nak amat-amati, kerana umur kita tak panjang, 50, 60 gitu saja tuan-tuan. Kalau kirakan 60 ni berapa sangat je, sekarang baki lagi. Oleh sebab tu kata pengarang kitab ni, al-ghafilu, al-ghafil, orang yang lupa. Maksud orang lupa ni orang lalai. Orang yang lalai ni idza asbaha yanzuru madza yaf'al. Waktu pagi dia duk menung apa yang dia kena buat. Itu orang lupa. Dia waktu pagi duk menung apa yang dia nak buat. Kenapa? Kerana tak dapat petunjuk. Wal aqilu, orang yang berakal ini maksudnya orang yang hatinya itu dengan Allah. Hatinya itu kebersamaannya sepanjang detik, setiap detik itu dengan Allah. Yang zuru, dia melihat ataupun dia memikirkan bahawa madza yaf'alullah bihi, apa yang tanggungjawab dia kepada Allah. Itu orang yang berakal ni, orang yang tak lalai ni, dia fikir apa tanggungjawab dia kepada Allah. Itulah yang beza orang yang ghafil, orang yang lalai, dengan orang yang bijaksana ni. Itu maksud gitulah. Aqil ni orang berakal, bijaksana lah. Dia sentiasa fikir apakah tanggungjawab dia kepada Allah. Bukan dia fikir apa tanggungjawab Allah kepada dia. Dia tak payah fikir tanggungjawab Allah kepada dia. Dia tak payah fikir. Yang dia nak benar fikir apakah tanggungjawab seseorang hamba itu. Kan kita ni hamba kepada Allah. Yang Allah ni kita tak payah fikir dah. Apa Tuhan nak buat lepas ni, apa Tuhan nak buat lepas ni, tak payah fikir. Allah akan buat kehendak dia. Tapi kita ni apa yang perlu kita buat? Melaksanakan tugasan kita. Tuan-tuan ni, apa tugasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, itulah maksud daripada maksud pada makna kepada kata hikmah tadi. Maksudnya waktu pagi ni kenapa panik? Panik nak buat apa? Tak payah panik, datang masjid solat dulu. Itu maksudnya. Tak payah panik, datang surau, datang musalla, mari sembahyang dulu, hadirkan diri dulu, duduk tenang-tenang. Kenapa? Kita nak mencari rahmat pagi-pagi, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Jadi tak payah kita risau, tuan-tuan sekalian. Berkenaan dengan ujian ni, dia akan datang. Apapun dia akan mari juga, walaupun apa juga keadaan kita. Kita miskin ke, kita kaya ke, kita sakit ke, kita susah kan, ujian tu dia akan mari juga. Sekarang kita fikir apa yang perlu kita buat supaya hati kita tenang. Itu nombor satu sekali. Hati yang tenang itu yang payah nak cari. Betul tuan-tuan ya. Kadang-kadang bila kita susah, tak tenang hati. Kadang-kadang orang yang tak susah pun, orang yang kaya pun kadang hati tak tenang pun ada. Kenapa? Karena tenang hati itu bukan perkara yang boleh dibeli dengan mudah dah. Dia datang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita tengok kepada ulasan dalam kitab ni, memang pertama dia kata yang bergerak dalam hati fikiran tiap-tiap orang pada pagi hari menurut timbangan tauhid imannya kepada Allah. Maka orang yang lalai terhadap peraturan Allah, orang yang lalai terhadap peraturan undang-undang Allah dan kebijaksanaannya, ia bingung mengaturkan dirinya. Kenapa? Ini ulasan daripada pengarang ini, bahawasanya orang yang lalai dari peraturan Allah. Apa peraturan Allah? Hukum Allah. Apa dia hukum Allah? Syariat Allah. Dulu kita sebut hukum ni ialah syariat Allah tu. Apa syariat Allah? Wajib. Itu kita kena ingat. Apa dia wajib? Wajib tu yang mesti kita laksanakan, tak boleh tidak. Contohnya solat jemaat, itu wajib.
Walaupun apa situasi, posisi, lokasi, tuan-tuan, apa si tadi, kita wajib tunaikan solat Jumaat. Tak boleh tidak. Tak ada kompromi, tak ada alasan lagi. Mesti tunaikan. Kalau tak lakukan juga, tu kita akan menanggung bebanan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita kata ada alasan, jawablah kita jawab depan Allah lah. Tak payah kita beritahu orang lain. Kita jawab depan Allah apa alasan kita. Ya. Yang pentingnya kita nampak sekarang ni tak ada alasan dah. Semua dah dibuka dah. Tak ada lagi alasan-alasan kecuali alasan mi alif lam sin saja. Min alif lam sin. Itu saja alasan dia. Lain tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, terpulang. Maksudnya hukum Allah wajib. Yang sunat, yang haram, yang makruh, dan yang harus. Ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita dekati benda yang Allah larang. Laksanakan tanggungjawab hamba itu pada apa yang Allah perintahkan terhadap peraturan Allah dan kebijaksanaannya. Allah diletakkan benda tu halal, wajib, haram mengikut kebijaksanaannya. Ada hikmah-hikmah yang kita mungkin perasan atau kita tak perasan, ya. Kenapa benda ni haram, kenapa benda ni wajib, kenapa benda ni sunat, semua tu pada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tak perlu kita nak nak buat kaji-kaji selit kenapa wajib solat, ya. Kita bincang, kita nak buat diskusi, nak discuss kenapa wajib solat. Tak payahlah, buat je lah, ya. Bila kata wajib tu maknanya ada benda yang amat mustahak untuk awak. Untuk kamu ada benda yang mustahak yang Allah nak bagi. Tak payah bincang dah. Benda hak jelas pada Quran haram, jangan. Benda tu ada benda yang Allah nak berikan kebaikan untuk kamu. Bila dia suruh kita jauhkan yang haram, ada kebaikan di situ. Sebaliknya yang sihat akal, iman tauhidnya kepada Allah selalu teringat, ya, teringat kepada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Sebab tu dia tak bincang, ya. Kalau kita mengaji dalam bab tasawuf, dalam kitab-kitab lain, contoh dia tak ada bincang sangat benda tu. Kenapa? Kerana tak boleh dibincangkan. Apa yang Allah perintah tak boleh bincang dah. Rugi masa kita duk bincang. Kenapa? Allah nak kita laksana saja. Itu perintah dia. Kalau hak wajib, tunaikan segera. Kalau haram, jauhi segera. Tak ada nak bincang-bincang lagi, ya. Maka ia dengan tenang hati meniatkan apa yang akan dirinya kepada Allah pada hari itu. Niat dia nak sananya wajib tu. Kenapa? Dia nak akur kepada perintah Allah, nak jadi hamba yang saleh. Itu saja. Allah nak bagi apa tu, itu pun serah pada Allah. Kenapa dia jauh yang haram? Kalau dia tahu bahawasanya yang haram tu tak baik bagi dia, tak bagus bagi dia, dia nak jauhkan yang haram. Oleh sebab tu tuan-tuan, contoh menipu, kan, menipu contohnya, al-kazib, dusta, itu benda haram. Kenapa Allah mengharamkan bohong? Tak payah bincang dah. Tak payah. Kenapa? Yang penting, yang sangat mustahak, jangan antara kita ni berbohong sesama kita, ya. Apatah lagi kita berbohong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semuanya lebih dahsyat lagi, kerana hidup manusia ni Allah dah atur dengan syariatnya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini antaralah sifat-sifat mazmumah tadi yang nak kita jauhi, ya. Tu maki hamu, kata nista, caci sana caci sini, kan, lambat dapat barang bantuan, marah ni. Biasalah. Tu kenapa? Ini benda-benda yang dikata mazmumah tadi. Tapi kita kadang-kadang kalau fikir, iyalah betul lah, lambat sampai, marah kan. Kita lapor. Orang lambat hantar barang, kita dah sejuk lagi, lapor lagi. Jadi kalau kita fikir, betul juga, ya. Tapi kalau kita fikir sikit lagi, kenapa lambat sampai ni? Kan, adakah dia nak buat khianat? Takkanlah nak buat khianat, kan tuan-tuan. Ada sebab musabab. Kenapa? Tak perlu bincang lagi.
doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini ujian yang berat juga. Musibah yang kita kenal ni ada lagi satu musibah lain. Ni al-ju' ni, lapar ni. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita nak berlatih. Sebab tu kan Nabi kata kita perlu berlatih berpuasa selain pada Ramadan. Tapi kita tak nak buat. Semua ni kita tak nak. Kenapa tak nak? Malas. Kalau puasa kan lapar pula. Memanglah puasa tu lapar kan? Jadi diberikan pada kita puasa sunat. Tadi dah sebut dah, yang wajib semua orang buat, yang Ramadan semua orang buat. Yang sunat mula dah. Kenapa? Sunat aja. Dia sunat aja. Kan? Walaupun dia sunat, dia tu puasa. Walaupun dia sunat, dia solat tu. Jangan main-main. Jangan ambil orang sikat acuh tak acuh. Sikat sambil lewat, alah sunat aja kan. Itulah tuan-tuan sekalian. Puasa kena melatihkan kita lapar. Kalau mari musibah, kita boleh tahan. Kenapa? Kita biasa berpuasa. Sebab tu puasalah tuan-tuan. Isnin Khamis. Apa masalah kita sekarang kan? InsyaAllah tak laparnya. Tak ada lah lapar orang puasa ni masuk ward, masuk hospital, tak ada. Orang lapar tidur pipi jalan kan lapar, tak ada tuan-tuan sekalian. Orang lapar sampai pening kepala, muntah-muntah, tak ada. Wa antasumu khairul lakum, kan Allah sebut dalam Quran begitu. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa kamu sebab dia baik bagi kamu. Sebenarnya itu latihan. Allah nak tunjuk kalau puasa hari itu duk berlatih. Kalau tak sampai makanan pun boleh tahan lagi. Tak fikir kita je, tak fikir. Tapi kalau kita fikir satu lapis lagi, kita dapat je apa? Kalau aku berpuasa ni, berlatih tak ada lapar macam ni. Kalau pun tak mari makanan sehari dua pun boleh tahan lagi. Jiwa tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itulah, kalau kita nak lebih sikit, sambung lagi puasa puasa hari putih 13, 14, 15 setiap bulan Melayu, bulan Islam lah. Jadi tuan-tuan sekalian, cuba dekatkan dengan Allah. Ini hakikat dia. Tak payahlah kita duduk mengamuk-ngamuk sana kemari mengamuk. Tak payah. Tak ada faedah. Kalau kita cakap apa pun, dia bukan datang makanan tu, dia tak mari juga kan. Oleh sebab tu dekatkan sekarang. Kita tak tahu, mungkin di Kelantan kalau musim banjir ni tak ada banjir tu, itu merupakan satu mungkin benda-benda yang orang panggil rahmat Allah, tak nak bagi tahun ni boleh jadi kan. Tetapi mungkin di Kuala Kangsar ni musibah lain pula Allah bagi. Mungkin angin kencang, taufan kita tak tahu. Mungkin mari belalang ke, mari apa-apa ke, serangga-serangga yang na'udzubillah kita nak sebutnya. Mungkin fenomena tu tak sama, tapi bala tu sentiasa dekat. Ujian Allah sentiasa dekat dengan kita. Jadi lakukanlah pengabdian ini. Lakukanlah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, dulu masa musim PKP tu seronok sangat-sangat. Dah lah kita tak mengajar masjid, tiap-tiap malam duduk rumah. Seronok tuan-tuan, sembahyang dengan isteri, nak pergi masjid tak boleh kan. Di rumah dengan anak isteri, sembahyang makan tidur, sembahyang makan tidur, sembahyang makan tidur. Hari-hari macam tu. Berzikir, ya Allah. Ya ke? Tengok pada suasana tu elok sangat berzikir kan. Macam duduk di rumah suluk kan. Macam duduk rumah suluk lah. Tak pergi mana, duduk rumah, kurung lah rumah. Kalau orang bersuluk ni kurung lah rumah kan. Tapi tak ada juga khatam Quran pun berapa kali. Itulah salah. Padahal kita mampu buat. Kita mampu. Makanan ada. Tak ada seorang kebuluk, tak ada. Tuan-tuan sekalian. Tapi buat ke tidak? Tak ada nak buat. Sembahyang Jumaat je lah, alhamdulillah lah, tak apa lah kan tuan-tuan sekalian. Tu yang pentingnya tambah. Boleh tambah sikit lagi Quran, biar khatam. Kalau kita baca selai sehari, boleh dah tuan-tuan sekalian, selai sehari ya. Tapi nak habis tu tahun jugalah kalau selai sehari, sebab Quran ada 300 helai lebih. 6 tahun jugalah sebab tu tuan-tuan, eloklah perbanyakkan sikit
amal ibadat kita tu sebelum datangnya ujian yang kita rasa mungkin tak tertanggung kita, tuan-tuan. Yalah, kita tengok di Selangor, ya Allah, kita doalah saudara kita supaya dia tabah hati, tuan-tuan, tabah hati menghadapi ujian fenomena yang tak dijangka-jangka, kan. Itu kita doa. Macam mana tak ada siapa yang salah, Allah yang berikan ujian ni untuk kita tengok, ya Allah, beratnya, kan, tuan-tuan sekalian. Tu habis tak dan sikit pun nak pindah barang, tak dan, semua tenggelam habis. Barang ni kena, kalau rumah tenggelam air, tak ada ubat, tuan-tuan, susah. Tu kan, susah. Benda lain tak apa lagi, masuk pasir tak apa lagi, tapi kena air, tak boleh, jadi rusak. Oleh sebab tu ingat, inilah ujian Allah supaya dia dekat, supaya kita dekatkan hati dengan dia. Jadi apa amalan-amalan kita? Inilah solat jemaah, berzikir, berdoa, bertahlil. Umar bin Abdul Aziz berkata, kini aku tidak merasa kesenangan kecuali dalam ketentuan takdir Allah. Dia kata, aku tidak senang kalau aku sendiri yang merancangkan sesuatu perkara. Dia kata begitu. Kalau aku merancang, aku tak tenang. Sebab apa? Bila kita merancang tak tenang, kita nak capai target kita tu. Betul tak, tuan-tuan? Bila kita letakkan satu KPI, satu target, maka kita nak capaikan KPI tu. Tak, kalau orang berikan kita target, kalau kita tak boleh capai, tak dapat nak capai, orang marah kita. Tengok bila begini. Tapi kalau kita melihat kepada takdir Allah, kita buat ni hanya kita menunggu takdir, kan. Contoh kita makan sikit, kita tunggu takdir Allah. Kita tidur sikit, tunggu takdir Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kepada kita tu kenyang. Allah yang berikan kepada kita tu hilang mengantuk. Tak semesti kita kata, tapi kalau segi doktor, dia kena 8 jam, 6 jam kena tidur. Kalau tak tidur 6 jam, tak cukup tidur, sudah. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang dia tidur hanya berapa jam sehari, tak banyak jam dia tidur, tapi okey, darah tak naik, tubuh dia sihat, sama juga. Maksudnya itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doktor tu pengajian dia, bukan salahnya. Okeylah. Cuma nak sebutnya, katanya Umar bin Abdul Aziz, aku menunggu takdir hak Tuhan tu. Bukan berarti duduk saja, duduk cokoh dah. Tapi dia tunggu dalam keadaan melakukan sesuatu urusan dengan hanya sekadar kemampuan dia saja. Dia tak lebih pada itu. Tak lebih. Itu tuan sekalian, ini perkara yang berlaku. Tapi kalau kita kita nak capai, bila nak capai target tu, bukan main kita menyusun strategi begini dan strategi, kan. Tetapi adakah dapat? Kadang-kadang ada juga yang dapat, tapi tak sepenuh juga dapat, tuan-tuan. Ada yang tak dapat, tak dapat dah siap kan. Kena panggil lah kita, kena panggil, kena tunjuk sebab lah kenapa tak dapat ni. Tapi kalau orang tu, kalau bos tu dulu ada ketentuan Allah tadi, dia gosok kita. Tak apalah, sabarlah. Hari ni mungkin kita tak dapat lagi, mungkin next time mungkin kita akan dapat lah. Sabar, awak teruskan usaha awak. Kalau bos hak baik lah, okey lah. Kalau bos hak marah, sudah lah. Nak cari salah kita, kenalah kita. Sebab itu ketentuan Allah tu. Siapa yang menentu? Dia. Tuan-tuan, dia yang menentukan. Min aina laki hadha. Itu pada mana kedatangnya makanan-makanan kamu ini? Siti Maryam kan duduk di Baitul Maqdis, duduk di masjid. Tiap-tiap hari datangnya maidatan minas sama', hidangan langit datang. Dia tak kerja pun, hidangan tu datang. Min aina laki hadha. Mana datangnya semua ni? Mana? Tuan-tuan sekalian, daripada Allah. Allah yang turunkan rezeki tu. Tapi kita janganlah, sebab kita bukan tahap tu. Bukan, kita kena usaha, kena kerja. Tapi kerja jangan melampau sehingga kita tinggal solat. Itu melampau. Sehingga solat Jumaat pun kita abai. Itu melampau. Tuan-tuan sekalian, jangan. Ini perkara yang menjadi satu musibah besar dalam hidup manusia. Marilah sama-sama. Masjid dah dibuka, pintunya telah pun
mengajak kita kepada menuntut kita supaya mengimarahkan rumah Allah. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan apa nama ni, takdir yang kita nanti-nanti sekarang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Moga-moga pintu masjid tak akan ditutup lagi, insya-Allah lah. Mana akan berlakunya endemik, akan berakhirnya wabak ini, insya-Allah, mudah-mudahan akan berakhir. Tidak ada masalahnya, kerana Allah yang datangkan benda tu, Allah yang tarik balik benda tu, Allah yang ambil balik. Kenapa? Kerana dia sayangkan hamba dia. Kalau kita hamba dia mari masjid, duk semayang masjid kan, buat kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Tapi kena semualah, kena sama-sama lah. Jangan satu kelompok saja. Satu kelompok saja yang main masjid, hak tular tu, hak sama mari masjid, hak lain tak ada. Tu habis. Ya. Abu Madian radhiyallahu anhu berkata, usahakan dengan sungguh bila dapat supaya hatimu tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang bulat-bulat kepada Allah. Usahakan. Katanya seorang ulama, Abu Madian ini menyebut bahawasanya usahakan sungguh-sungguh. Usaha apa? Usaha biar hati kita bulat kepada Allah. Maksudnya bulat tu solid lah, solid hati tu kepada Allah. Tidak ada satu pun detik hati kita kepada makhluk Allah. Jangan marah orang, jangan hardik orang, jangan maki orang, jangan. Itu hati kita kepada makhluk. Jangan. Kenapa? Makhluk biasa tuan. Nak cari mana makhluk yang orang panggil sempurna, yang perfect? Siapa yang perfect sebenarnya? Tak ada tuan-tuan. Hatta kita sendiri pun ada ke tak? Tak ada juga. Jadi kalau kita dah tak ada, orang lain pun sama, lebih kurang cuma tu kata bahawasanya, tapi bila kita nampak orang tu lemah, mula kita nak nampak kan. Oleh sebab tu jangan. Kenapa? Mungkin satu hari nanti kita juga akan mengalami perkara sama. Mungkin tuan-tuan, hari ni kita kata ke orang, esok lusa orang kata kita balik. Orang lain lah, bukan orang tu lah, orang lain pula kita kata. Arti benda sama. Benda yang inilah yang kita nak jauhkan, biar bulat pada Allah. Kelemahan tu kita pakat-pakat mengambil iktibar, pakat-pakat ambil iktibar, kita pakat-pakat baiki bersama. Apa nak buat? Benda dah berlalu, biarkanlah. Tak kira lah apa, saya sebut secara umum saja. Benda berlalu, biarlah dia berlalu. Mengambil iktibar itu penting. Semoga Allah melihat kepadamu. Kenapa? Kerana Allah lihat kita, Allah tengok kita. Uish, bagusnya hamba ku ni. Hujian macam ni pun dia relax, tak ada apa. Relax, senyap je. Zikir dia. Hatinya tenang saja. Inilah yang dikendaki, tuan sekalian. Dengan pandangan rahmatnya, dia melihat rahmat. Sebab itulah, kalau tapi nak dapat benda ni susah lah. Nak dapat tu susah. Hati yang macam ni sangat-sangat susah, tuan-tuan. Kebanyakan kalau kita duduk di luar sikit, kadang-kadang benda hak tak sepatutnya kita pening kepala. Jadi pening kepala tak sepatutnya. Tak tahulah manusia suka sangat cari benda-benda macam tu. Kenapa? Sebab mungkin hatinya tak tenang sangat-sangat. Itulah tuan-tuan sekalian. Nescaya termasuk orang bahagia dunia dan akhirat. Orang kita nak bahagia hasanah fid dunia, bukan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang keduanya wa fil akhirati hasanah. Kita nak dua kebahagiaan, dunia bahagia. Bahagia macam ni, bahagia, tenang, dapat buat ibadat kan. Kita boleh jaga tanggungjawab kita dengan baik, sempurna. Cukup tuan-tuan sekalian. Apa lagi? Kalau kita nak fikir yang di Amerika, nak fikir di Saudi Arabia, tak payah kok, jauh sangat nak fikir. Tak payah fikir itu. Itu hak depa, ikut depa lah. Pulang depa nak buat apa kan? Tu. Kita fikir hak kita saja. Kemampuan kita sekarang fikir hak ni saja. Ya. Allah bukan suruh kita fikir, doa tuan-tuan. Kalau kita rasa di sana tak ada musibah, doa saja. Tengok Palestin kan, bagus Palestin dia semai hajat pada rakyat di Malaysia yang musibah banjir. Alhamdulillah. Ya. Dia mungkin berita ni tersebar semua dunia, satu dunia tersebar dunia berita ni. Jadi mungkin benda itulah dia tengok rakyat Malaysia pun duk doa ke dia kan, duk doa, duk semai hajat.
Mungkin dulu kan masa dia musibah, sekarang dia semai hajat pada kita pula, doa pada Allah. Itulah orang Islam. Kan? Kita nak pergi tolong Palestin, nak lawan Israel, kita tak mampu. Kan? Tak mampu, tak ada kekuatan kita. Usahakan kita, hak orang Arab pun tak boleh. Jadi doa, semai hajat, itu yang kita boleh buat. Alhamdulillah lah. Tapi bila kita pula kena, dia pula solat hajat. Nah, jadi tuan-tuan, ini merupakan orang mukmin, yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dia menguatkan setengahnya dengan setengahnya lain. Itu kehebatan orang mukmin. Tapi pasti ya tuan-tuan, akhir zaman ni Palestin saja negeri yang aman. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Palestin sahaja negeri yang aman akhir zaman ni. Akan wujudnya satu khalifah, akan wujud satu khalifah di Palestin. Al-Imam Al-Mahdi akan wujud di sana, satu khalifah yang hebat, ya tuan-tuan sekalian. Semua orang Islam ni akan pergi sana. Hak mana nak mengikut khalifah lah, hak tak nak ikut khalifah tu, tu terpulang tadi lah. Itu nak sebut akhir zaman. Bila tak tahulah akhir zaman tu bila. Kita tak ada apa namanya tarikh, cuma adalah ulama sebut begini, sebut macam-macam lah, sebut terpulang lah. Tapi saya tak berani sebab kita tak ada apa tarikh. Cuma ada clue-clue, nampak macam hampir itu sajalah, hampir sangat kita dah akhir zaman kan. Orang sudah mula tinggalkan apa yang Allah perintahkan. Itu dah akhir zaman. Antara yang besar sangat ni, orang zaman sekarang dia dah mula tinggal apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Tuan tengoklah, tuan tengok sendiri, apa yang Allah wajib dah mula sedikit tinggal. Dia sudah mengambil benda lain. Itu dah dia punya apa nama ni, tanda-tanda zaman ini sudah hampir sangat. Jadi tuan-tuan, akan lahirnya satu hamba Allah yang hebat tu, Al-Imam Al-Mahdi. Sebab tu dia kata Al-Mahdi Al-Muntazar kan, Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dia akan lahir di Mekah, dia akan muncul di Mekah, ya. Lepas tu dia akan apa ni, dia akan declare diri dia sebagai Imam Mahdi. Mungkin sebab kita tengok pun benda-benda tu sudah ada tanda-tanda yang hampir. Jadi tuan-tuan sekalian, tak apa ya tu. Yang penting sekarang kita tanggungjawab amanah Allah Subhanahu Wa Taala ini nak kita laksanakan. Siapa yang melihat kepada Allah tidak terlihat tidak terlihat dirinya sendiri. Siapa yang melihat kepada Allah tidak terlihat dirinya sendiri, dan siapa yang melihat pada dirinya sendiri tidak melihat kepada Allah. Karena itu jika kau menghadapi sesuatu hal, perhatikanlah hatimu kemana condong. Kemana condong? Jika langsung kepada kekuatanmu, maka terputus dari Allah. Ingat, bila tengok diri kita ni, kita nampak apa? Nampak diri kita ke nampak kekuasaan Allah? Tengok. Dan jika langsung kepada kekuasaan Allah, berarti kaulah yang telah sampai kepada Allah. Kalau kita tengok diri kita ni, kita tengok keagungan Allah, berarti kita telah hilangkan keegoan kita. Itu yang dia punya kata hikmah orang tasawuf ni, mutu qabla an tamutu. Setengah katanya kata-kata Sayyidina Umar, setengah katanya kataan ulama-ulama tasawuf, wallahu alam. Tapi perkataan tu, itu bukan hadis Nabi ya, itu perkataan dua orang tadi, sama ada Sayyidina Umar ataupun ulama tasawuf. Mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Ini silap konsepnya jikalau kita tak menghayati benda ini, tak menghayati. Sebab itulah dia punya hikmah orang-orang tasawuf ni perlu kepada pemerhatian yang agak mendalam. Sebab tu kitab-kitab tasawuf ni kalau nak baca pun bacalah kepada orang-orang yang memang berminat dengan ilmu tasawuf. Kalau tidak, dia akan jadi lain. Kalau orang tak berminat ni, dia akan faham tu akan lari sikit, dia lari sikit. Macam mana nak suruh mati? Allah bagi hidup nak suruh mati. Hampa ni cakap ni tak betul ya. Mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Bunuh diri ke? Bukan. Dia maksudkan mutu tu matikan diri. Apa diri tu? Istilah orang tasawuf, diri tu maksud ego, sifat ego. Itu itu maksud dianya.
Matikan sifat ego kamu tu sebelum kamu dimatikan Allah. Sebab apa? Sebab ego ni lah kita susah nak orang panggil apa? Kira bicara. Kira bicara ni kalau ada ego susah tuan-tuan. Percayalah. Kan? Tak ada budi bicara. Kira bicara tu tak ada. Budi bicara tak ada. Bila ego tu ada. Kan? Sepatutnya ada budi bicara. Tak boleh, cik, dah pukul 5 saya nak balik. Masa saya dah habis dah. Contohlah, kalau kita ambil dulu, cik saya ambil dulu, esok cik mari pagi lagi. Cik nombor 1. Tak kecil hati orang tu, kan tuan-tuan saya. Nak sebutnya bila ego tu tak ada, dia punya kira bicara, budi bicara tu akan luhur. Orang nampak, ish, bagusnya, masa habis pun dia masih layan lagi. Ini tuan-tuan sekalian, kan, makna budi bicara. Itu kaedah dalam ilmu tasawuf, mutu qabla an tamutu. Sebab itulah orang tasawuf yang betul, yang benar ini, tuan-tuan sekalian, jarang sangat kita nampak dia ni dalam keadaan situasi ulama-ulama tasawuf lah berdebat. Tak ada. Dia tak ada. Dia tak minat benda tu. Dia tak minat nak berdebat. Kenapa? Adalah sebab-sebab musabab dia. Ada sebab musabab. Kan? Dia hanya menerangkan saja, menerangkan. Sama ada orang suka, orang tak suka, hakikat dia hanya terang saja. Dia tak ada, kalau orang tak setuju dengan pendapat dia, dia panggil orang tu nak berdebat. Tak ada. Dia tak suka macam tu. Jadi kan dia tak panggil sebab dia tak reti ke, dia ilmu kurang ke, ilmu sikit. Tak, bukan masalah kurang sikit. Kenapa? Nak berdebat buat apa? Tuan-tuan sekalian, tak payah. Kerana kefahaman itu milik Allah. Kan? Tadi hadis yang kita baca awal-awal lagi, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Itu saja. Kefahaman tak sama. Nak berdebat buat apa? Kalau kita berdebat pun dia faham macam tu dah. Macam tu dia akan bawa. Dia tak lari dah, tuan-tuan sekalian. Kan? Ini perkara yang kita kena ingat. Ingatlah kawan-kawan saat ni, ya? Bukan berarti kita nak ikut dia, dah, bukan. Tapi rugi masa. Yang penting kita mengamalkan apa yang kita buat tadi, apa yang kita terangkan. Itu hak nombor 1. Ulama-ulama perlu mengamalkan apa hak dia bercakap. Itu nombor 1. Barulah ilmu tu akan terus menerus dalam masyarakat. Kalau ulama tak buat apa hak dia cakap, maka ilmu tu akan terpotong saja, akan terhenti, stop. Itu tuan-tuan, akan stop ilmu tu. Dia tak akan bergerak, ya? Dia tak akan bergerak. Kalau ulama tu bercakap macam ni, dia pun kena buat macam tu, ya? Sebab dia merupakan orang yang menjadi contoh tauladan dalam masyarakat ni. Jadi sebab tu orang tasawuf dia tak nak berdebat, dia nak buat amalan saja. Dia beramal, dia mengajar, dia amal, mengajar, dia amal. Itu ya? Dan itu perintahnya, ya? Jadi sebab itulah kata di sini bahawasanya kalau kita tengok diri kita siapa, kalau kita tengok diri kita macam mana, apa yang kita nampak itu diri kita kah atau nampak kekuasaan Allah? Nampak kuasa Allah. Bukan senang tuan-tuan nak buat diri ni. Kalau tidak, kerana kuasa yang hebat ni tak boleh buat orang ni bercakap, bergerak, kan, mata berkelip, mulut, ya Allah, Masya Allah, kan. Tu hak luar, hak dalam lagi tu. Hak dalam tu, urat saraf yang berjuta-juta urat saraf ni, siapa yang jaga? Siapa jaga, tuan-tuan? Kalau urat saraf tu slap sikit, salah sikit, tak berfungsi sikit, sudah, tuan-tuan sekalian, habis. Ini perkara kena ingat. Satu saja urat saraf kalau tak berfungsi, lama kelamaan adalah efek dia tu. Sama ada urat saraf tu hak mana, mata ke, tak nampak mata. Kalau urat saraf hak telinga, jadi pekak, tak sampai dia punya informasi daripada ni, tak sampai ke otak. Jadi otak tak boleh terjemuh apa benda ni, tak boleh terjemuh, maka dia jadi pekak, jadi buta, jadi dan sebagainya. Oleh sebab tu, siapa yang jaga urat saraf tu? Allah. Sekarang nampak siapa? Nampak Allah ke nampak kita lagi? Nampak Allah. Dia lah sebenar-benarnya penguasa terhadap diri kita. Habis tu nak kata ke orang buat apa? Kita nak maki orang buat apa? Tuan-tuan,
Jadi kalau kita fikir hal macam ni, ya Allah, tak ada apa, tak ada, semua tak ada. Yang adanya Allah saja. Ini saudara kita, ni saudara kita, ni saudara kita, ni makhluk Allah, ni makhluk Allah. Itulah tuan-tuan, walaupun seburuk-buruk tu dia makhluk Allah, walaupun sebaik-baik semulia-mulia pun dia makhluk Allah. Jadi kita ni dekat dengan Allah. Itu je jalan dia. Itu jalan nak membawa kepada Allah, nak turunkan rahmat tu. Nak turunkan rahmat tu, inilah masyarakatnya. Insya-Allah tuan-tuan. Ya, selepas Imam Mahdi ni akan wujudnya kerajaan Nabi Isa alaihissalam. Kan? Di situlah satu lagi kehebatan umat Islam ni. Pada waktu tu nak cari orang yang susah, tak ada. Nak cari orang miskin, tak ada. Di zaman pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, dia akan turun, kan? Membunuh Dajjal ni. Dia merintahkan dunia. Merintah dunia, bukan merintah satu kawasan saja. Tak ada seorang pun orang miskin. Semua kaya raya, kan? Lepas dia wafat, sudah. Mari baliklah kemusnahan. Sebabkan kaya, tak ada dia punya rasul, tak ada nabi dah. Ya? Ketua tak ada, habis dah. Akan makin hari makin lara, lupa Allah balik. Kiamat pun nak berlaku lah. Kenapa? Orang dah lupa Allah dah. Sebab tu kaya ni ada nikmat dia tuan-tuan, tapi kaya juga ada mudarat. Kena ingat, bukan kata benda tu tak ada nikmat, ada, tapi mudarat pun ada. Gunakanlah kaya tu untuk kita ni mensyukuri rahmat Allah. Bukan guna kekayaan untuk kita ni leka dengan keduniaan tadi. Tuan-tuan sekalian, akhir sekali kita nak isyak. Mukaddimah ni kena slow sikitlah. Dan sedang alam ini, dan jika langsung kepada kekuasaan Allah, berarti kaulah yang telah sampai kepada Allah. Itulah orang yang wusul. Dalam kaedah ilmu tasawuf kan dia wusul. Itu kaedah yang paling akhir sekali. Wusul ilallah, sampai kepada Allah. Mana kita buat satu benda tu sampai hati kita kepada Allah. Kita makan pun hati sampai pada Allah. Syukur, ya Allah, syukurnya makan hari ini, syukurnya minuman hari ini, syukurnya rezeki hari ini sampai pada Allah, syukurnya sihat hari ini sampai kepada Allah. Itu hati kita sampai kepada Allah. Usul dia panggil. Orang macam ni tenang, relax, tak ada susah, tak ada sedih, tak ada apa, tak ada. Walaupun hidupnya itu tidaklah seperti mana orang-orang yang hak lebih-lebih, tak. Walaupun orang yang berpangkat hebat, tak. Walaupun dia tak ada pangkat sekalipun, jiwanya sangat-sangat tenang. Kita kata orang tu biasa pakcik-pakcik, kita tengok kan orang kadang-kadang kita tak kenal dia, kita kata pakcik tak ada pangkat, dia ni orang tua, tunggu masa ya. Tapi kita lupa dia siapa, kan? Kita tak kenal dia. Mungkin dia wali Allah. Kalau wali Allah besar pangkat dia, tanggungjawab dia besar. Tahu teringat wali Allah tak ada tanggungjawab ke? Itu masalah, kan? Besar sangat tanggungjawab dia. Sebab tu dia pergi sana macam orang tak keruan. Faham tak keruan? Pergi sana, pergi sini, pergi. Dia memikirkan soal ummah tu. Dia bukan fikir soal diri dia. Kadang-kadang sampai dia tak pakai baju, tak boleh pakai baju. Dia risau dengan ummah ni. Kerana ummah yang jauh dengan Allah. Kita kata ya orang gila mari mana lah, baju tak pakai, selipar tak pakai, kasut tak pakai, kan? Kita kata orang gila mana, rupa-rupa dia wali Allah. Dia tak boleh nak pakai baju, kena fikirkan soal tu. Allah bagi dia macam tu, kita nak macam mana? Sebab tu hari-hari hidup dia ni doa pada Allah supaya umat ni selamat, doa pada Allah supaya umat ni selamat. Itu ya, tuan-tuan sekalian. Ini yang perkara yang apa namanya, dulu kalau di Selangor Perak, saya pernah mengaji di Selangor Perak dengan seorang Syekh Syekh Ahmad, Haji Isa bin Ahmad. Ni orang hebat ya, bagi seorang guru hebat dia. Dan saya tengok sepanjang pergaulan kita dengan dia ni, dia tak banyak cakap. Duduk dengan dia, kalau tanya sepatah-sepatah dia jawab. Kadang-kadang tak jawab. Kadang-kadang tak jawab. Tanya sepatah, jawab sepatah. Ni
Bergerak, tangannya bergerak, tangan. Duduk bersila, tangan bergerak. Ini yang benda dia. Dia panggil anak murid dia dalam setahun berapa kali dia panggil berjumpa. Hari-hari kebesaran, contohnya maulud ke, dia panggil berjumpa lah, dia buat pertemuan. Dia meninggal dah, arwah dah, dia meninggal lama dah. Itu seorang orang yang saya kenali di Perak ni, seorang yang hebat, ya, ulama besar, wali Allah yang besar, ya, daripada tarikat Satariyah ni, tarikat Satariyah. Dan satu lagi di satu dekat ni, dekat Kuala Kangsar ni, lupa lama dah, 2 tahun dah tak pergi, tak ingat dah. Dulu saya pernah pergi tapi dah usul sangat dah. Masuk Jalaman, sebelum sampai di apa nama tempat ni, lupa, ada Manong, sebelum sampai ke Manong tu ada satu kawasan tu. Jadi tuan-tuan sekalian, nak menyebut bahawasanya orang-orang macam ni, dia fikir bahawasanya bagaimana nak dekatkan hati orang dengan Allah. Sebab tu dia tak banyak cakap, sebab tu dia tak banyak komen, tak banyak, semua tak banyak. Ini ya. Ini perkara-perkara yang berlaku. Haji Insya tadi ada sikit masa tadi. Satu hari waktu subuh dia suruh anak murid dia pergi hantar, kawan kita lah, dia pergi hantar anak, pergi hantar di solat di masjid jauh daripada selama tu. Saya ingat dia pergi masjid dalam lebih kurang 10 kilo masjid ni. Masjid kat rumah dia ada, tapi dia minta pergi hantar 10 kilo masjid sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, anak murid ni nak ajak balik lah, pergi dengan kereta. Dia kata, kamu hantar aku sembah boleh tak? Sembah. Pasal apa tu ayah? Ada hal sikit. Dia pergi hantar sembah. Anak murid tak kena tanya banyak, dia pun tak cakap banyak, hantar sembah. Elok sampai sembah dia pun naik bah. Anak murid dia kata, tak payah nak pergi mana? Nak balik balik dengan kita lah. Tak payah, kamu balik lah. Dia kata, kamu balik dulu, aku naik bas. Anak murid ni pening, macam mana ni? Lalu dia kata, tak payah, biar bas tu pergi, kita ikut belakang, kita follow. Itu nak sebut tu, dia macam-macam apa nama ni kaedah kan. Saya tak nak cerita panjang, nanti kita akan cerita balik kenapa dan mengapa situasi ni berlaku. Kerana seseorang tu dia punya skema dia, skema pentarbiahan dia tak sama. Skema pentarbiahan, kalau syllabus lah, sukatan tarbiah ni tak sama. Setiap guru macam ni, setiap guru macam ni, setiap macam ni, tak sama, ya, tuan-tuan. Tapi kalau kita pernah bersama dengan mereka ni, Allah suka sangat-sangat. Kita pernah bersama, suka sangat. InsyaAllah tuan-tuan, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung semula dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham jama'ana jama'a marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتقطعت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك وأسلك اللهم رابطتها وأدم مدها وهدي سبلها واملأها بنك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا معرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصر. اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا، تقبلنا يا كريم. لا حول ولا